Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita masuk dekat normal distribution. Okay. Biasanya saya ajar, biasanya saya bagi yang simple je. Contoh kalau kamu jumpa normal distribution, biasanya ditulis dalam bentuk macam ni, X N, okay. Kalau kamu jumpa dia bagi ada bentuk X ni, probability ini mean untuk normal distribution, ini dia punya mean. Dan this one is dia punya variant. Simbol variant, standard deviation square. Okay. Ini kadang-kadang dia kamu jumpa benda ni yang kadang-kadang pelajar dia miss. Kadang-kadang dia tak tahu, dia tulis benda macam ni, dia tak faham apa benda kan. Okay. Jadi kita baca dia, X is normally distribute, and X is normally distribute with parameter dia ini dibagi mean and variant. Okay. Kamu belajar dalam SPM biasanya dia kamu akan jumpa benda ni X and 0, 1. 0, 1 ni kenapa dia pakai 0, 1? Sebab yang ini adalah dia distribute dalam bentuk piawai. Itu yang kita panggil standard normal distribution. Standard normal distribution, yang mana kalau kamu tengok sini maksudnya dia automatik kamu kena faham. Kadang-kadang tak bagi dia bagi tahu itu mean dia is equal to standard dia 0, yang mana dia punya variant is equal to 1. Jadi graf dia, kalau graf yang asal X dia, graf X ni dia macam ni. Ni X. Ini pasti X, ini Fx kan, sentuh. Okay, graf dia duduk kat sini. Dia dalam bentuk bell graph kita bagi dia. Tentu. Dan yang kat tengah-tengah ni adalah mean. Ini graf asal dia, graf asal. Okay. Tapi bila dia dah jadi standard normal distribution, dia graf dia akan bertukar menjadi, bawah ni akan jadi Z. Z sini Fx sama. Cuma bila Z graf dia akan duduk tengah macam tu. Dan duduk tengah-tengah graf Z. Okay, ni. Macam tu. Itu beza dia lah. Okay. Cuma kat sini, tadi kalau sini X, sini Z, sini pun sorry. Sini pun kena Z lah. Fz. Ini kamu akan jumpa kita panggil dia bell graph. Bell graph yang mana kat sini akan jumpa satu formula yang special dalam topik ini, iaitu formula untuk Z equal to X minus mean over standard deviation. Okay. Ini dia panggil formula untuk standardize dia. Standard formula. Yang mana saya tulis Okay, ni kat sini. So Z is equal to standard score, panggil dia. Ataupun nama lainnya kadang-kadang diperkenal sebagai Z score. Standard score, Z score, and X ni adalah normal random variable. Okay, boleh ubah apa kadang-kadang dia jadi macam lah cerita ni. X ni biasanya mengisahkan tentang perkara yang kita sedang bincangkan dalam normal distribution. Contoh macam mungkin mass, mungkin length, kat situ kan. Okay, X ataupun dia punya bilangan, numbers of something, semua X. Okay, ni simbol untuk mean lah. Mean dan simbol ni untuk standard deviation. Okay, semua ni untuk normal random variable. Okay, ini kita nak guna. Lepas tu dia ada table, nanti ada table. Saya ada kongsi minggu lepas kat kamu. Asal table of normal distribution table. Okay, ini basic dia yang biasa kamu akan jumpa
Yang mana untuk yang ini tengok untuk graf Z ni juga graf Z ni dia punya area under the graph ni kat sini, area ni adalah probability. Jadi total area under the graph adalah equal to 1. Semua ni 1. Jadi automatic kita tengok half kan, ini half maksudnya 0.5, sebab sini pun akan jadi 0.5 dia punya area dia. Sebab jumlah semua mesti 1. Okey, yang mana saya kat sini. Dia adalah simetri. Kemudian area untuk ni kita panggil dia luas hujung kat sini. Luas hujung kan. Okey. Hujung kat sini. Saya tulis kat sini luas hujung kan. Saya tak tahu nak translate macam mana. Luas hujung ni. Yang ini yang kita ambil dalam kita tengok dekat table. Dekat normal distribution table. Sebab dia ada kanan dengan kiri. Jadi kalau dia nak belah kiri, dia dalam tu bagi semua positif. Cuma belah kanan positif, belah kiri negatif. Kalau kita cari yang negatif, kita cari je yang kanan ni, tak apa. Sebab apa? Dia punya luas dia adalah simetri. Maksudnya luas belah sini sama belah sini kalau nilai Z kita ni sama. Okey? Nanti kita tengok. Itu yang kita panggil dia. Dalam topik ni dia punya probability dia adalah area under the graph. Probability dia adalah equal to area under the graph. Boleh? Tengok contoh soalan tu Nanti cerita banyak pun nanti nak faham cepat, kita tengok contoh soalan, kita boleh faham cepat. Kita tengok sekejap. Share soalan ni dulu kamu. Simple je. Okey. Kamu boleh adjust kan, sama besar kiri kanan macam mana, nak saya punya besar ke macam mana, adjust okey. Kita tengok kat sini. Soalan pertama hari ni basic tentang penggunaan table dulu. Basic tentang penggunaan table. Okey, tarik dulu ya. Balik. Sorry. Dia silau kalau saya tarik kertas ni, kena buka. Okey ni, kita tengok example 4 tu. Example 4. Question ni simple je. Find the value of each of following probability by reading the standard normal distribution table. Okay. A bagi T Z greater than 0.934. Okay. Kita cari ya. Jadi ini simple je. Bila dia buat macam ni, maksudnya Z kita ni adalah positif. First kali kita kena lukis graf. Kalau tak payah lukis graf, tapi kita belajar ni kita lukis dia siap. Senang nak faham okey. Pen biru saya hitam. Okay, tak apa. Ini graf dia. Okey. Positif letak je belah kanan. Mana-mana tak apa. Letak je belah kanan 0.934 greater than, maksudnya kita lorot ke kanan besar. Kawasan ni yang kita kena cari dekat table, iaitu kita kena cari kat table tu macam ni. Yang kita cari adalah biasanya dia akan keluar Z kita adalah 0.9 kat sini dia ada. Kemudian sini kita kena tengok 3, yang ujung kita kena tengok dekat minus. Tengok 4. Itu kita cari dekat table distribution table kan. Saya share.
Option table pula. Tengok. Sekejap. Table dia. Itu lebih kurang. Okay, nampak? Okay. Tengok kat mana dia punya. Kenapa dia jadi besar? Ya. Okey. Okey, kita tengok kat sini berapa? 0.9 sini ada 0.9 ni. 0.9 kemudian berapa? 3 sini. Ambil nombor ni dulu. 1762 tulis sini. 0.1762. Okey, kemudian kita pergi tengok dekat 4 minus 4 kat sini 10. Maksudnya kita kena buat apa? Kamu kena minus 10. Jadi answer dia akan jadi 0.1752. Jadi. Okey? Boleh? Sekejap, nanti 2 kali boleh lah. InsyaAllah. Dah biasa. Dah belajar, kamu dah belajar ni, Mi? Dah pernah buat dah? Dah, cikgu. Okey, ya. Mana soalan? Okey. Kita tengok B. B senanglah. Okey, B Z less than negative 1.07 kat sini. Kalau kita buat graf kita simple. Sini saya akan buat graf dia. Negatif. Letak je belah kiri mana-mana. Tak kisah. Letak je negatif 1.07. Okey. Jadi kita lorek mana? Ke kiri. Lorek kat sini. Jadi still sama. Iaitu kita akan mencari, kita panggil dia luas hujung. Jadi luas hujung. Tapi dekat kita punya table, kita tak akan jumpa negatif lah. Kita tukar jadi sebab dia simetri. Jadi kita cari kat dia adalah 1.0. Dia ada 1.0. Kat tepi ni dia mesti ada 2 titik. Dua angka. 2 angka 1.07 cari kat sini. Jadi kita terus dapat kat situ. 1.07. Tak ada minus sekali. Okey. Kita tengok. Jadi 1.0. Ya, saya dah kecilkan tadi. Tiba-tiba dia orang besar. 1.0 sini. Okay, 7. Tengok terus kat sini. Yang answer kita 1423. Kita tulis kat sini 0.1423. Okay. Dia akan lag sikit ni. Saya tak tahu kenapa. Saya pakai kabel ni, bukan wireless kan. Tapi dia lag juga. Okay. Itu contoh. Kamu tengok biasanya jarang kamu akan jumpa tengok buat kotak benda ni. Dia mesti ambil jawapan tu. Saya akan buat benda ni sebab apa? Saya tu nak tunjukkan bahawa yang benda ni yang kita buat dekat table kita. Itu tempat. Okey. Itu kita boleh teruskan. Sekarang kita guna calculator. Calculator pula ya. Okay. Kalau calculator macam mana? Kalau calculator untuk C. Okay. P Z less than 0.59. Okay. Sama juga saya akan buat graf juga macam biasa. Ini
Okey. Positif kat sini 0.59. Okey. Kalau kita pakai calculator, kamu kena masuk dekat mod. Kamu cuba tekan, saya tak ada calculator ni ya. Mod SD, tekan mod sampai jumpa SD. Kemudian kamu cari shift distribution TR kot. Saya rasa dia duduk dekat nombor 3. Cuba tengok. Dia akan keluar kat situ adalah PQR nanti. Ini tu calculator. Kau pakai calculator hitam kan, biasa kan? Betul? Betul cikgu. Cuba kamu tekan, ada kan ni kan? PQR. Cuma yang diwakili oleh P ni wakili belah kiri lebih kecil, R belah kanan. Okay. Q ni dia untuk luas bahagian tengah, kan? Bahagian middle. Nanti kita tengok kat mana. Contoh macam kalau Q dia luas dia macam ni. Ini luas Q. Okay. R luas dia macam ni. Dia tak kisah, asalkan belah kanan. Belah kanan, T belah kiri. Belah kiri. Tak kisah kalau duduk kat sini pun macam ni boleh tak? Dia boleh. Asalkan luas belah kiri kita panggil P. Tengah-tengah macam ni Q. Yang ini R. Contoh macam gambar kita ni 0.59 kat sini. Lorek belah kiri. Jadi kita akan lorek sini. Jadi kat sini maksudnya kalau guna calculator kita akan gunakan dulu apa? Luas ni adalah P. 0.59. Okay, kamu tekan calculator ni. Dapat tak? Nanti kita cek menggunakan table. Berapa dapat? .7224. 0.7224. Okey, tengok Kalau kita guna, sebab apa saya ajar guna calculator kat sini sebab apa? Kalau kita guna table tak boleh, dia tak boleh ambil luas besar. Table hanya boleh buat luas ujung. Kalau kita guna table, kalau contoh saya cari kat kamu, kita letak Z kita ni adalah ni 0.59, dia dapat sini. Yang ini yang Z dapat. Kalau kita panggil dia, table tu adalah untuk luas ujung. Jom kita tengok apa? Dia bagi 0.5 sini, 0.59 nampak. Dia bagi 2776. 0.2776 nampak. Okay, tak sama dengan jawapan kita. Kenapa tak sama? Sebab yang dia bagi luas hujung. Jadi luas hujung ni adalah 0.2776. Yang kita nak sebelah sini. Jadi kita kena tulis semula lah. Oleh sebab itu P Z less than 0.59 adalah sama dengan semua 1. Semua adalah 1 tolak dengan 0.2776. Baru kita dapat 0.7224. Jadi kalau kamu jumpa macam ni, kalau soalan macam ni elok pakai calculator, tak apa. Tak ada masalah sebab saya tengok dah digunakan. Kecuali soalan tu kata tak boleh guna calculator macam soalan yang kita sedang buat ni. Kan? Tapi kalau soalan tu tak bagi tahu kamu, dia kata dia tak bagi tahu by using normal distribution table, pakai calculator saja. Senang. Jadi ni kena faham. Kenapa kadang-kadang kita tengok bila kita tengok luas pun kita boleh agak dah. Kalau kita lorek tu besar, ini more than half. Nampak? Kamu tengok luas kita more than half. So answer kamu tu mesti more than 0.5. Nampak? Kalau kamu tersilap pakai kamu ambil yang ni meletak je. Salah. Kamu tengok bila kamu lorek kecil je ni patutnya. This one dia something wrong. So, kamu kena boleh agak benda tu sama ada jawapan kamu tu betul, munasabah ataupun tidak. Okey. Tengok contoh seterusnya. Cikgu. Ya. Jadi yang luas kecil tu
Main nilai dia kat table lah. Kat table. Table memang dia bagi luas kecil. Kalau kamu tengok dekat table tu, kita cek table. Dia ada bagi kat bawah. Ajar. Nampak? Ni. Nampak? Dekat gambar bawah ni, dekat exam pun dia boleh bagi table. Dia akan bagi tahu bahawa dia punya Q dia adalah kita punya probability lah kan. Hanya dalam table ni melibatkan luas hujung. Nampak? Dia lorek kawasan ni. Kan? Dia bagi tahu semua. Jadi kamu nampak lah N01 ni kamu akan faham benda N01 tu kan. Tadi kita bincang. Yang ni tak payah tengok lah. Yang ni kita tak biasa pun. Ya. Kenapa saya punya lag kan? Lag tak? Apa ni Hilmi? Tak ada cikgu. Tak? Ni saya punya laptop dan lag. Dia kat sini maksudnya luar hujung. Hujung ni sebab tu kamu tengok dia punya value semua dalam table ni paling besar, tengok value dia. Paling besar is 0.5 nampak. Paling besar is 0.5. Maksudnya luas paling besar dia boleh bagi hanyalah half. Sebab tu dia hanya ambil hujung. Sama ada area dia sebelah kanan atau sebelah kiri dia tetap daripada tempat yang kita tanda tu ke hujung. Itu maksudnya. Okey. Okey, tengok. Tapi yang ini saya nak fokus pakai table dulu Okey, nanti kalau dah biasa calculator sekejap kita belajar. Table yang susah sikit Okey. D kat sini kalau kamu tengok soalan D dia bagi kat situ soalan dia kata P Z greater than negative 0.28. Okay, sebab tu yang penting ni kamu kena cekap buat bell graph. Bell graph ni penting. Bila kita buat bell graph tu buat lebih kurang salah asalkan graph itu tu macam bentuk, sebenarnya bentuk bell, biasa bagi macam bentuk bukit pun tak apa, tak ada masalah Okay, negatif belah mana? Letak belah kiri. Lorek belah mana? Lorek kanan. Jadi lorek kanan. Nampak besar? Jadi kamu tahu dah jawapan kamu nanti mesti kita akan dapat more than half. Nampak? Tapi bila kita pakai table, belah mana table akan bagi? Table akan bagi belah sini. Ini from table. Jadi kat sini kita akan ambil 1 minus belah sini. Jadi from table kita pergi cari from table. From table kita akan dapat 0.28. Kita pergi ambil 0.28 kat situ. Tengok table. 0.2. Sini 0.28. 0.3897 maksudnya 0.3897. Jadi jawapan kita untuk luas ni kita dah boleh masukkan dah. Kat sini adalah 0.3897. So belah sini adalah 1 minus 0.3897. Jadi answer kita akan dapat 0.6103. Macam tu. Boleh cek jawapan menggunakan calculator. Kalau calculator kita cek macam mana? Calculator yang ni belah kanan. Belah kanan maksudnya kamu boleh tekan R. Right of negative 0.28. Kamu cek jawapan. Kadang-kadang mungkin puluhan yang hujung ni lari sikit. Sebab calculator kan kadang dia bagi banyak, puluhan dia lebih. Macam tu. Okay? Tapi untuk SPM biasanya dia akan guna table. Jawapan. Skema jawapan akan guna table. Sebab table diberikan masa dalam SPM. Boleh ni? Okey. Boleh cikgu. Ya, tengok soalan next D, E. E kat sini, ni dah boleh dah bila dia biasa. Cuma E nampak dia dah line sikit, dia dah bagi in between dah. P Z is in between 2.05 and
2.36. Okay. Yang ini kita, kalau kita biasa buat table buat graf ni senang, tak ada masalah. Macam mana soalan pun kita tak ada masalah. Kita tahu maksud probability itu adalah luas di bawah graf. Okay. Jadi kita tengok dua-dua positif. Siapa dulu? Contoh kita kisah kamu letak je. Jadi kamu hanya berletak siapa depan ke belakang. Jadi 2.05, sini 2.36 macam tu. Jadi kawasan mana yang kita nak ini? Okay. Jadi secara umumnya kalau kamu tengok secara basically dia, nak cari luas kawasan ni kamu kena ambil yang ini minus yang ini. Nampak? Sebab apa? Yang ini dia akan ambil area dia all semua ujung. Jadi kita nak sini je kena minus yang ni. Jadi bila kita ambil tengok kat table, kita akan dapati bahawa yang ini kita solve dia. Tengok yang kita nak cari sekarang adalah 2.05 and siapa kita share lagi 2.36. 2.36. Okay. Kita cari 2.05 and 2.36. Okay. 2.05. 2.05. 5 apa ni? Tengah-tengah ni. Okay. 2.05. 0202. Kat sini. 202 kan. Okay. 2.36. 2.3. 2.3 kemudian dia ada gap. Nanti kita tengok betul kan. 2.36. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sini 2.36 yang ni. So kita akan dapat 2.36 is 0.00914. Okay, sekarang dah boleh buat jawapan kita dah. Saya akan dapat dah. Jadi kat sini saya tulis 2.05 adalah 0.202, 0202, yang ini pula 0.00914. Jadi kita punya area kita adalah question kita P 2.05, Z 2.36 is equal to, kita kena ambil 0.0202 minus 0.00914. Dapatlah jawapan kita final. (0.0202) minus dengan 0.00914. Dapat jawapan, final answer kita 0.01106. Boleh ni? Boleh faham ni? Boleh cikgu. Boleh okay. Dekat F lah, tengok F. Kalau F pula, cerita tentang F. F dia lain sikit sebab dia bagi satu positif, satu negatif. Apa beza dia? Jadi Z kita kat sini, soalan F ni in between negative 0.6 dengan 1.2. Okay. Jadi bila kita buat bell graph kita kat sini, okay, seorang akan duduk belah kiri, seorang akan duduk belah kanan. Dan kita punya ni adalah in between. Okay. Manakala bila kamu buat pakai table pula, bila nak cari 1.2, dia akan cari ujung belah sini.
ujung belah sini yang akan dapat untuk 1.2 terus direct. 1.2 terus direct ada. Sama juga sini. Yang ini kamu akan dapat daripada 0.6 direct. Okey. Kita tengok dekat table kita, akan dapat 1.2, 1151 kat situ kan. Okey, kemudian 0.6, 2743. Kat situ. Nampak? Okey, jadi luas kita macam mana? Area kita kena ambil semua tolak kiri, tolak kanan. Kita dapat jawapan kita P negative 0.6 Z 1.2 is equal to 1 minus 0.2743 minus 0.1151. Minus dua sekali. Dapatlah answer kita 0.6106. Ini semua basic pasal macam mana nak buat menggunakan table. Okay, kalau macam ni pula, macam mana kamu nak pakai untuk apa? Kalau pakai calculator macam mana? Calculator ada banyak cara. Ini macam cara kan. Kamu boleh pakai 1 minus, ni belah kanan maksudnya right of 1.2 minus left P of negative 0.6. Ini boleh. Pakai calculator dapat jawapan terus. Okey, ataupun kita boleh pakai juga dua-dua kita ambil kanan. Dua-dua kita ambil kanan boleh juga kan. Bila dua-dua ambil kanan kita tak ada tolak. Contoh kita ambil belah kanan ni, semua tolak yang ni. Jadi kita jawapan dia akan jadi sama dengan right negative 0.6 minus right 1.2. Kamu akan tengok. Ini kalau pakai calculator. Left pun sama. Left minus left. Dah dapat tengok. Ini semua logik je. Okay. Satu lagi kita boleh pakai Q. Kalau kita pakai Q, this one is Q 0.6. Q dia tak peduli. Positif negatif sama. Yang ini Q 1.2. Cuma Q kita kena plus. Dan Q kita kena plus. Kalau pakai right. Boleh mana-mana tak kisahlah, cuma kamu kena faham macam nak cari luas tu, kemudian kamu kena faham apa masuk R, apa masuk P. Okey. Tapi kalau dah biasa pakai table, jarang pakai calculator. Pakai table je senang. Laju ni table. Cepat. Okey, semua ada setengah cikgu calculator senang. Dia kalau dia cekap buat table, dia tak guna calculator. Okey, tengok terus. Last sekali ni sama lah. Dua-dua negatif. Dua-dua negatif konsep dia sama macam dua-dua positif tadi. Okey, tu saya skip lah ni. Okey, kita pergi terus dekat example 5. Yang ini yang selalu masuk dalam soalan exam kamu. Yang kebat-kebat semua benda ni lah. Iaitu kamu kena cari dia punya Z score punya value. Okey. Cikgu. Ya. Cikgu boleh tunjuk tak yang untuk G tadi tu, sebab saya tak faham sangat. Yang mana? Yang negatif. Negatif. Dua-dua ni. Ini G. Okey. Jadi kalau G, kita ambil kat situ. Soalan dia kat situ P negatif 1.3 Z negatif 0.3. Okey. So, yang ni, yang penting kamu kena cekap buat ni kan. Ni apa kita panggil dia? Bell graph dia. Buat bell graph dia. Tarik. Dua-dua negatif. Cuma negatif kita start yang dulu lah. Contoh sini. Negatif 0.3 kat sini. Nampak dekat sini. Negatif 1.3. Okey, mana area kita sini?
Okey. Bila kita pakai table, dua-dua kita boleh cari. Walaupun kita pakai table, kita ingat dia hanya positif je. Jadi kita ambil dari sama mana. Jadi kita akan dapat, kalau kita ambil 0.3, kita akan dapat ke sini. Sebab ada panah. Area kita. Jadi saya akan buat table. First kali, saya akan cari kat situ 0.3. Second adalah 1.3. Itu Z kita bagi pergi kat table. Tengok table kita 0.3. Ini 0.3 mak. Itu jawapan kita. 0.3 Ini berapa? 0.3821. Macam tu. Kemudian 1.3. 1.3 sini bawah. Jadi ini jawapan kita lah. 0.0968. Okey, bila kita letak kat sini, maksudnya yang ini atas, yang ini bawah. Luas ni dah tolak je dua-dua ni. Luas ni kita akan dapat sama dengan 0.3821 tolak 0.0968. Okey. Dia ambil dia. Kita 0.3821 tolak 0.0968. 6. Okey. Dapat 2853. Sila buat cerita saya. Macam tu. Boleh ni? Boleh cikgu. Okay. Tapi cikgu, macam mana kita nak macam pastikan dia punya arah luas dia tu? Oh, dia arah luas dia memang sentiasa macam tu. Okay. Dia punya arah luas dia, sebab kita pakai table, dia sentiasa arah dia menghadap ke ujung. Kalau kita letak kat sini, lorek macam tu, sebab saya ambil macam tu. Sebab itu maksud saya. Dia sentiasa luas ujung. Kita bagi luas ujung menghadap ke ujung. Contoh macam ni kan. Contoh macam ni, sebenarnya cerita dia untuk soalan ni dia macam ni. Luas dia kita ambil. Luas yang ini semua ni tahu. Yang atas ni. Yang ini adalah luas dia 0.3821 untuk negatif 0.3. Okey. Kemudian yang bawah tu kita ambil. Kat sini pula. Negatif 1.3 kat sini, luas dia kat situ. Dia luas dia sentiasa menghadap ke ujung. Saya buat ada panah macam tu. Kalau kita buat satu gambar lah. Tak payah buat dua, mungkin banyak gambar. Okey. 0.0968. Jadi bila kita ambil ni, tolak dengan yang ni, kita dapatlah jawapan kita tu. Yang kita nak. Ni luas ni, tolak luas ni, tinggallah luas ni. Yang kita nak yang ni. Nampak? Okey. Jadi luas kita dan last ni kita akan dapat apa? 0.2853. Cuma saya tak buat 3 gambar. Kita ringkas, kita buat satu gambar. Kita tarik ke atas. Boleh? Mei, tengok. Dia faham? Boleh. Okey. Bila kita tarik ni mesti kita tarik ke luar, menghadap ke ujung. Yang ni kita dapat pada table. Table mesti area untuk ujung. Okey. Sampai G. Kita
Termasuk example satu lagi, dia lain soalan ni. Example 5 ni dia dah berbeza. Dia lain pula. Okay. Example 5, dia suruh cari dalam terbalik. Jadi, find the value of K. Jadi yang pertama kat sini, kalau kita tengok A, dia nak P, Z greater than K equal to 0.1056. Ini kena faham dulu. Okay, kalau kamu faham macam mana? Siapa dia ni, siapa dia ni? Bila dia letak Z sini, bila kita buat table, kita panggil ni bell graph, okay, kamu kena tahu K ni adalah kat sini, duduk kat Z. Saya buat betul kenapa? Saya tak tahu K duduk kat mana. Mungkin dia K ni dia boleh duduk kanan, dia boleh duduk kiri. Dua-dua belah dia duduk. Jadi saya letak. Jadi step pertama adalah kita kena determine K kita ni sama ada positif ataupun negatif dulu. Ataupun saya lebih ni Z. Z kita value kita negatif atau positif dulu. Macam mana tentukan dia? Kita letak aja. Contoh kat sini K saya akan letak. K saya sama ada dia positif atau negatif. Macam mana saya tentukan? Saya akan tengok kat sini. Second step, kamu akan tengok kita nak shade belah mana. Shade sebelah mana? Side. Shade dia tengok side dia. Lepas tu dia punya nombor tu kena tengok dia punya size. Dia triple S dia nama dia. Kita nak shade berdasarkan side dengan size. Jadi kat sini kita tengok ini kita punya shade kita punya side. Ini side. Jadi kita kena shade belah mana? Belah kanan. Okey. Size mana ni? Ini size. Maksudnya apa? Kita kena shade belah kanan. Size dia less than half. Less than half. Nampak? Jadi bila kita nak shade dia macam mana? Belah kanan less than half. Jadi nak start daripada negatif atau positif. Kita buat kesimpulan, kita shade belah kanan kecil je. Jadi sini. Nampak? Jadi probability ni adalah area dia. Jadi area dia adalah 0.1056. Okay, jadi kesimpulan kita K kita adalah positif. Fahamkan ni dulu ni. Boleh faham ke setakat ni? Ni dulu. Sebelum kita tengok table. Boleh. Boleh kalau dah boleh, apa nak isi kat table? Bila dalam table dia terbalik tau. Sebab yang kita nak cari adalah Z. Yang dia bagi adalah area. Area kat mana? Area duduk kat dalam. Jadi kita kena cari benda ni 0.1056 ni dekat dalam table kita. Dekat mana? Okey. Kalau tak ada, kita kena cari nilai yang lebih besar. Daripada 1056. Ini kita tak panggil 0 point sebab soalan dia semua 0 point dalam table. Kita baca dia 1056. 1056 kita pergi dekat table, kita pergi cari 1056 inside. Contoh saya buat macam ni, senang faham. Jadi inside maksud dalam ni. Faham? Dalam ni. Okay. Kita pergi tengok 1056. Nampak? Dapat tepat nampak. 1056 saya 0.1056. Nampak Okey. Sekarang kita tengok siapakah Z dia. Z dia adalah belah kiri adalah 1.2. Ini answer kita ni. 1.2 dekat atas kita adalah 5. Macam tu. Okey. Jadi dapatlah jawapan kita kat situ. Jadi first jawapan kita K positif negatif, positif tak tulis lah. Jadi kat sini akan dapat 1.25. Macam tu. Dia terbalik je tadi.
Boleh ni? Boleh sure. Ya. Tengok B tu ya. Kita tengok. Kita try buat kita soalan. Ini tengok B question dia kat situ dia bagi P Z less than K is equal to 0.2033. Ini kita buat kita punya graf dulu untuk determine kita punya sign of K, sign of K. Z kita punya Z sign lah, maksudnya positif atau negatif dulu kan. Okey, kita letak. Jadi sebab dia probability, dia mungkin maybe K kita boleh jadi negatif K ataupun K kita boleh jadi positif K. Dua-dua boleh. Berdasarkan apa? Side and size. Jadi ini side kita belah kiri, size kita adalah less than half. Side left, left less than half. Bila kita labelkan, kita tahu area kita ni adalah 0.2033. Jadi kita nak logik nampak. Luas kita kecil. Okey, jadi kat sini kesimpulan kita K kita value dia adalah negatif. Kemudian baru kita tentukan siapa value ni. Apa dia punya nilai sebenar. Kita dah tahu negatif. Sebab dalam table dia bagi semua positif. Sebab tu kita kena pergi cari. Kena cari apa? 0.2033. Kita tengok. 2033. Atas lah. Dia makin besar makin atas ni. 2020 ni 2033 ya. Okey. Dia ada 2033. Jadi answer kita akan dapat 0.83. Okey. Cuma final answer K kita adalah negatif. Jangan lupa K kita dia punya sifat dia negatif. Negatif 0.83. Boleh ni? Boleh sure. Ya. Kita tengok contoh soalan. Nanti kalau kita jumpa soalan macam ni, senang kita tengok. Okey. Tengok example 6. Ni dah problem solving start dah. Okay, nanti boleh buat latihan. Tengok soalan. Okey. Example 6 Okay, so kita ambil soalan dia lebih kurang je. The mass of cake produced by a cake shop are normally distributed a mean of 400. Jadi mean kita adalah sama dengan 400 gram. Kemudian standard deviation is equal to 15 gram. Soalan dia calculate A, dia minta kat situ standard score. Standard score apa? Z. But of mass 405. Dia minta standard score Z of mass. Kan? Berapa? Mass apa? X. Itu cara kita ambil nilai dia. Macam tu. Okay, macam mana nak buat? Kita ada formula. Formula kita tadi apa? Satu je formula dalam nombor ni, iaitu Z sama dengan X minus mean over standard deviation. Masuk lah. Jadi Z sama dengan X kita adalah 405 minus 400 divide by 15. Jadi kita akan dapat kat situ 5 over 15 equal to 1 over 3. Macam tu je cukup. Settle. Okay. Pergi B. Dia pakai formula je.
Soalan B dia minta apa? Soalan B dia minta rasa the probability. The probability maksudnya kita letak P tu. Itu dia minta. Probability. Probability for what? And that the cake selected at random will have mass. Mass kita X. Greater than 4 or 5. Ada kaitan. Faham? Bila kita nak cari probability, kita tak boleh guna table untuk X. Tak ada. Table kita untuk Z. Jadi kita dah ada Z belum? Untuk 4 or 5 dah. Ni. Z untuk 4 or 5. Cuma dalam table kita mana ada pecahan. Point adalah. Jadi kita tukar jadi equal to P. X tukar jadi Z. Kita dah buat. Kalau tak buat kena kira 0.333. Dia hanya ada 4 angka. 4 angka termasuk kosong. 1, 2, 3, 4. So kita panggil dia table tu table untuk 4 digit table. Okay, yang ini kita pergi cari. Kita pergi cari. Sini senang, kita buat graf sekejap. Tak wajib pun buat. Kalau pakai calculator terus dapat dia pun. Okay, ni 0.333. Side kita belah kanan. Kita kena pergi cari luas ni. Luas ni kita cari dekat table kita. Iaitu 0.333. Lepas tu saya buat macam ni bagi puas hati. Kita tengok dekat 0.3 this one. 3707. Okay. 3 lagi sekali minus lah. Minus 11. Minus 11. Jadi kita ambil calculator kita. Kat sini. Yang kita tekan adalah ni. 3000 jangan tekan 0 point tak jadi kita dia. 3000. 3707 minus 11. Macam tu. Jadi answer kita akan dapat equal to 0.3696. Macam tu. Ini jawapan kita. Okay. Boleh faham ni? Perhatikan dia. Cikgu, Ya. yang nilai X dengan Z tu, Okey. dia dikira sama ke? Dia dikira sama sebab kita asal dia bagi X. Question dia bagi X. Kan? Tapi kita nak guna table, kita kena change X to Z. Kita nak change X to Z ni, kita kena guna formula. Ni, biasanya kena formula. Sepatutnya kita kena guna formula Z equal to X minus mean over standard deviation ni lah. Kan? Tapi sebab kita dah buat kat atas, sebab saya tak buat 2 kali. Okay? Kalau dia minta benda lain, kita kena kira dulu lah. Sebab table kita hanya ada nilai untuk Z. Boleh ni? Boleh cikgu. Okay. Dia jawab bawah tu sama tak soalan C. Dia lebih kurang dia soalan dia. Apa beza dia? Dia tanya. Okay, C ni dia minta apa? Dia minta percentage. Dia minta percentage. Percentage untuk that have mass. Mass kita adalah X. X less than 403. Nampak? Jadi macam mana nak buat idea kita? First kamu kena ingat. Nak dapat percentage is equal to
probability untuk ni X less than 403 time dengan 100. Dapat percentage. Percentage sama dengan probability time 100. Dapat percentage. Itu formula kita. Jadi nak dapat percentage, kita kena cari ni dulu. Probability. Nak cari probability ni, tak boleh sebab apa? Kita pakai table. Bila kita dia tak boleh X. X ni kena tukar dulu kepada Z. Kita boleh buat jalan kerja terus. Kita boleh P, kita terus buat Z kat sini. Z less than, terus buat. Apa formula kita? 403 X kita minus dengan min kita 400 divide by standard deviation kita 15. Dia sama, value dia tak akan berubah ni. Sebab soalan ni bagi yang ni. Ini ambil kalkulator, kita dah boleh kira dah kan. Jadi bila kita kira, kita akan dapat kat situ equal to P Z less than, ni akan dapat berapa ni? 1/5, 0.2. Nampak? Okay, less than 0.2. Okay, bila dapat macam ni, dah dapat Z, baru kita buat table. Table pula, sorry. Graph. Lepas graph baru table. Saya selalu silap sebut. 0.2 belah mana? Belah kanan. Okay. Lorek belah mana? Side kita belah kiri. Jadi jawapan kita, kamu akan tengok jawapan kita nanti, kita mesti dapat answer kita is more than 0.5. Dan cuma macam mana dapat dia? Kita kena guna table. Table akan dapat luas yang kecil. Jadi kat mana dapat table? Direct. Direct apa? Z kita sekarang ni adalah 0.2. Kita terus pergi dekat table kita. Kita tengok 0.2. 4207. Okey. Dapat, maksudnya answer kita macam mana? Adakah jawapan kita yang ni? Tak. Sebab apa? Yang ini adalah luas ujung yang ini. Yang kita nak belah sini. Jadi answer kita kena buat macam mana? Kita dapat 1 minus 0.4207. Kamu tekan calculator, kamu akan dapat 0.5793. Okey. Adakah ni jawapan kita? Tak habis lagi. Sebab apa? Dia bukan minta ni, dia minta apa? Percentage. Ini final, dia ada final lagi. Dia 0.5793 time dengan 100. Percentage akan dapat 57.93%. Itu idea dia. Dapat soalan nak apa, kita dapat apa nak kena buat, nak cari apa, nak cari. Dia akan move. Apa dia panggil, dia ada flow untuk nak pergi ke answer. Kamu kena ingat macam mana flow ni. Apa nak kena buat, apa yang kita perlu ada. Kalau tak ada, kena cari kat mana. Boleh ni? Tengok dulu soalan ke? Boleh Okay. Boleh. Okay. Jadi kita pergi dekat D pula dapat. Dia berubah sikit je sebab tu yang ni semua example. Bila example ni, bila tengok soalan nanti, exercise kamu dapat tengok. Kamu boleh rujuk example ni sebab tu masa buat example ni saya detail sikit lah. Jadi kita pergi dekat D still dekat example 6 ni, question D. Question D dia, the numbers of cakes. The numbers of cake. Dia nak numbers of cake. Maksud dia nak N. The number of cake that have mass between, mass adalah apa? X. Between, okay, dekat normal, dia tak kisah kalau kamu terletak equal
ataupun tak ada equal pun dia value dia tak ada masalah. Kan binomial tak boleh, yang tu effect. Normal tak kisah. Saya letak sekali tak ada masalah. Biasanya saya tak letaklah. Okay. Mass between 394 and 409. Okay. If 100 cake are produced in a day. 100 cake tu apa pula? 100 cake adalah dia punya sample. Dia punya total. Kita panggil dia, kita NS equal to 100. Jadi apa idea kita? Idea kita kena buat apa? Yang ini sebenarnya kita akan pakai formula common probability yang biasa punya, iaitu PA is equal to NA over NS. A ni adalah event dia lah. Contoh macam event ni mass benda ni lah. Jadi kat sini kalau dia nak ni P ni, kita nak cari N kita, NA, kita kena dapat probability time dengan sample space. Okay, jadi macam mana nak buat? Kita kena cari dulu probability. Probability untuk apa? Yang ini. Bila nak cari probability ni, kita tak boleh cari terus, kita kena tukar dulu X kepada Z. Kat sini, ini ada dua bahagian. Jadi equal to P, saya tukar dulu X ni kepada Z. Kat sini akan jadi 394 minus 400. Formula sama je. Divide by 15. X dah tukar jadi Z. 409 minus 400 divide by 15. Kita tukar, ambil calculator, kita kira kat situ. Negative 6 divide by 15. Ini akan dapat P negative 0.4. Okay. Yang ni pula 9 divide by 15, kita akan dapat 0.6. Jadi kita dah boleh cari dekat kita punya table sebelum tu. Untuk memastikan keadaannya, saya akan buat graf dulu. So 0.6 and negative 0.4. Kawasan kita adalah in between. Jadi bila kita tengok table, kita akan dapat apa? Ujung-ujung ni. Ujung-ujung ni untuk apa? 0.6 0.6 and yang ini 0.4. Okay. Kita pergi dekat table sekejap. 0.6 2743. 0.4 atas dia sikit. 3446. Okay, jadi probability kita yang kita nak, area kita adalah equal to 1 minus left and right. 3446 minus 0.2743. Dapat kita punya probability kita 1 minus 446 minus dengan 0.2743. 0.3811. Okay. Dah dapat probability ni, baru kita boleh cari NA kita. N untuk A kita untuk benda yang dia nak tu lah. Macam question dia balik dia nak apa? Cake kan? A kita is equal to PA time dengan NS. So P kita adalah 0.3811 and S kita is equal to 100. Dapat jawapan kita 38.11. Okay. Tapi kat sini kamu tengok bila kamu tulis 38.11, kamu kena tengok cerita dia pasal dia punya apa? Numbers of cake. Numbers of cake. Bila numbers of cake, kalau kamu tengok mana ada number of cake yang ada point. Number of cake dia tak ada point. Jadi kita kena tulis apa jawapan kita?
final answer kita ada only 38 cake. Bilangan cake dia tak ada point tak boleh 3.5 cake tak boleh. Dia mesti cake sweet. Okay. Okay, tengok dulu ni. Tengok dulu, okay, kita move. Terus. Cikgu, Okay, kalau titik perpuluhan tu, okay. kalau dia macam lebih daripada 5, 6 ke 7 tu, kira 3 berapa juga? Kita gundar lah. Kita gundar. Kalau ikut kamu punya syllabus, dia gundar ke depan. Dia gundar macam biasa, round off normal biasa. Contoh kalau kamu dapat 38.56 contoh kan. Dia, kalau saya tengok kebanyakan buku untuk syllabus kamu dia jadi 39. Buku tab pun sama. Maksudnya dia round off macam biasa. Okay. Tengok question seterusnya. Example 7. Jangan cerita dia ni. 7 ni. Okey, jom tengok apa yang dia tanya dekat example 7. Example 7 apa dia bagi kat sini? Sebab the mass of the mangoes supplied by an saya benda ni pada dulu saya tak sebut kan, tak apalah kan, kita peladang untuk cerita dia. Normally distributed with the mean. Yang penting mean dia sama dengan 840 gram dan dia punya variant, ni hati-hati dia bagi variant tau. Yang variant dia macam ni. Simbol dia saturation square is 6400 kan, gram square. Bila kamu jumpa variant, kamu terus tukar siap-siaplah jadi standard deviation, takut nanti terlupa. Square root kan, jadi deviation adalah square root of 6400. Jadi kita akan dapat S tu 80. Tukar siap-siap dapat variant ni, tukar siap-siap. Takut terlupa pergi pakai variant ni habis. Okay. Kemudian calculate the probability. Equation dia simple, dia minta probability. So A, calculate the probability B between. So itu adalah X kita the mass. Between 850 gram, tak payah unit, tak payah 950 gram. Okay. Macam biasa, dapat benda ni, tukarkanlah kepada Z. 850 minus 840 divided by 80. Lepas ni pula 950 minus 840 divided by 80. Buka kepada Z. Right? Kita dapat sini 0.125. Z kat sini adalah 1.375. Okay. Dah dapat benda ni. Macam biasa. Kita dah boleh buat apa? Kita buat kita punya graf. Lebih kurang. Dua-dua positif kan. Macam tadi kita buat ni dekat sikit lah. 0.125 dengan 1.375.
Untuk area kita. Jadi macam ni, macam tadilah. Kita kena cari dekat mana? Kita kena cari dekat table kita. Kemudian kita kena minus. Ni kamu dah faham macam maksud dia. So, pergi tengok dekat sini. Nampak? Yang pertama 0.1 to 5. Second, kita pergi cari 1.375. Okay. Table. First one is 0.1. Sini 0.1. Kalau saya highlight. Okay. 0.125. 1 sini. Kemudian hilang. Hilang pula yang ni. Okay, jadilah 2, 5 minus 20. Okay. 0.4522 minus 20, kita akan dapat 0.4502. Okay. 1.375. 1.3 sini. 7 sini. 853 5 minus 8. Jadi kita akan dapat 0.0845. Boleh faham? Okay. Jadi area kita apa? Area kita ni adalah yang besar tolak yang kecil. Jadi 0.4502 minus 0.0845. Dapat dia punya area. Probability kita. (0.3657). Dapat ni? Dapat cikgu. Okay. Okay. Tengok. Cuba kamu try buat B Tengok. Jadi kat B kat sini question dia between X in between 780 dengan 820 kat situ. Kita cari probability dia. Kepada Z 780 tolak dengan 840 per 80. Kepada Z lah situ. 820 tolak 840 per dengan 80. Ini dua-dua negatif kan. Di Z kita akan dapat kat situ. (780) tolak 840. Bagi 80. Negatif 0.75. Kurang lagi. Negatif 0.25. Sini graf dia negatif 0.75, sini negatif 0.25.
25 sini. Kawasan yang kita nak. Kita akan cari dua-dua kat situ. 25 dengan 75. Jadi maksudnya saya akan cari yang 25 lagi besar. 0.25 dengan 0.75. Okay. Kosong point 25 4013 0.75 2266. Jadi kita dapatlah tolak 4013 tolak dengan 2266. 1747. Dapat kualiti kita sama dengan 0.1747. Dapat ni? Betul tadi? Dapat cikgu. Okey. Tengok soalan seterusnya kat sini. Guna nombor. Oh, belum habis lagi soalan ni. Dia ada bahagian B, bawah soalan dia. Problem ni kita tak solve lagi. On certain day, dan terlupa pula soalan ni ya. Okay. On certain day, 534 of the mangoes plug have mass between 280 and 820. Ini yang pakai ni, pakai yang bawah ni. Calculate of total number of mangoes plug on that day. Okay. Jadi kat sini dia terbalik cerita dia. Kalau kamu tengok dia formula kita sama ni, PA is equal to NA over dengan NS. Kalau kamu tengok probability kita ada. Probability kita ada iaitu 0.1747 yang dia bagi tu NA sebab dia minta total. Dia minta total. Jadi yang ini akan duduk kat atas. 524 divide by dia minta total. Total adalah NS. Jadi kita boleh gunakan balikkan je. So NS is equal to 534 divide by 0.1747. Kita akan dapat total dia. Kita dapat 2,999. Okay. Kita kena ambil correct to the nearest integer. Kita kena correct to the nearest integer. Okay. Kira. Boleh ni? Faham ni? Boleh cikgu. Okay. Nombor 8. Example 8. Oh ni je. Sampai hot ni. Okay. Number 8. Okay, question number example 8 kat sini. The physics mark in trial examination of school are normally distributed with the mean. Dia tak bagi mean tau. Mean tak ada. And standard deviation 10.56%. Tukar dia siap. 10.56 divide by 100 equal to 0.1056. Tukar dia siap. Persen tak mau. Okay. Kemudian. Cikgu. Okay. Dia tak bagi standard deviation. Oh, dia tak bagi. Saya salah baca. Tak bagi. Saya salah ambil pula pergi baca terus tu titik Okay, sorry. Silap. Padam. Dua-dua tak bagi. For 10.56% of the student obtain mark above 70.
Jadi kat situ X above 70 kan. Kat situ adalah probability dia lah. Jadi percentage tu adalah probability. Tukar. Dia akan jadi 0.1056. Okay, while 22.6% of them obtain mark below 30. If the mark kita below 30 is equal to 0.2266. Find the value of mean and standard deviation. Jadi maksudnya soalan ni dia melibatkan apa tau? Dia melibatkan simultaneous equation sebab ada dua unknown yang tidak diketahui. Okay, cuma kat sini kita ada X. Macam biasalah X kita kena tukar dulu kepada Z. Kan? Kita tukar kepada Z. Tapi kat sini dia bagi apa ni? Probability. Jadi probability ni kita boleh dapat Z kita. Probability kita boleh dapat Z. Jadi saya tengok satu kan. Satu tu saya ambil yang pertama iaitu P X greater than 70. Sini is equal to 0.1056. Yang ini bila kita buat graf kita, first kita tentukan macam tadi negatif atau positif tu. Okey. Jadi kat sini kita akan buat apa? Dia punya ni sama ada Z kita negatif atau Z kita positif. Okey. Sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan besar kecil. Saiz dia kecil. Jadi sini. Ini adalah 0.1056. Jadi kita pergi ambil. Lepas tu pergi dekat table. Kita pergi cari. Kat dalam ni 0.1056. Kita pergi cari. One zero 1056 ada direct ya. Okey, tengok. Okey. 1.25. Kita dapat 1.25. Jadi kat sini Z kita apa? Positif. So Z is equal to 1.25. Okey. Apa kaitan dengan yang ni? Yang ini sebab dia bagi X kita. Jadi kita ada formula kita yang mana Z is equal to X minus mean over standard deviation. Kita dah ada Z. Kita masukkan 1.25 is equal to X kita 70. Minus mean over standard deviation. Okay. Yang ini kita punya equation number 1. Tapi nak bagi cantik kita buat nak accept. Susun accept. Sini kita akan dapat 1.25 of standard deviation plus mean equal to 70. Ini naik pindah siap Question number 1. Okay. Baru pergi yang satu lagi sebab kita mesti ada dua equation tau. Sebab kita ada dua unknown. Satu lagi adalah P X less than 30. Apa kita punya bell graph kita? Belah sini atau belah sini? Tengok. Okay, tengok dia punya area kita berapa dia bagi? 0.2266. Left hand side less than half. Sini less than half. Di sini adalah 0.2266. Jadi Z kita adalah bersifat negatif. Pergi cari dekat table. 0.2266. Jadi yang ni kita pernah jumpa tadi nombor ni. Oh, mana? Banyak kali juga jumpa 2266 ni. 22. Oh, tak ada 2206. 2266. Oh, ni ada 2266 0.75. 0.75. Tapi kita punya sifat Z kita adalah negatif. So Z kita is equal to negative 0.75. Okay.
Pergi kat sini, guna formula tadi iaitu Z sama dengan X minus mean over standard deviation. Okay, so equal to Z kita negative 0.75, X kita kat sini 30, mean over standard deviation. Jadikan dia equation yang cantik sikit. Negative 0.75 plus mean equal to 30. Sekarang kita dah boleh buat apa? Kita dah boleh buat simultaneous equation. Kita ada 2 equation kat sini, ya. Simultaneous equation simple je. Kalau kamu ambil yang ni, turun pun tak apa, kan? 1.25 plus M plus mean is equal to 70. 1 tadi. Jadi saya tengok kat sini yang besar, yang bawah lagi besar pada atas. Jadi saya akan buat 1 minus 2. 1 minus 2, kan? Ini mati. Yang tinggal kat sini adalah ni minus akan jadi plus. Dia akan jadi 2. Equal to 40. Jadi standard deviation equal to 20. Dapat standard deviation, dapat mean kita. Masuk ke atas pun tak apa, mean. So 1.25 time dengan 20 plus dengan mean equal to 70. So mean is equal to 25. So 70 minus 25 is equal to 45. Cuba tengok ni. Boleh. Ya. Boleh. Tinggal satu lagi soalan untuk kita ini, kebar. Tengok sebagainya, ya. Latihan dah banyak. Sebanyak bagi latihan nanti kita tengok. Kau boleh try pun tak apa. Jawapan saya dah bagi belakang sekali, ya. Latihan. Soalan hot. Ini. Tengok. Untuk hot zone kita, number 1. Question number 1 sini, tengok cerita dia. The mass of honeydew produced at a plantation are normally distributed with a mean. Kita ambil dulu. Mean is equal to 2.8 kilogram. And the standard deviation is equal to 0.25 kilogram. Okay. The honeydew are classified into 3 grades. Ada grade A, ada grade B, and grade C. Okay. Based on their mass. Jadi dia kata grade A punya mass mesti greater than grade B. Mesti greater than grade C. Jadi maksudnya A yang buah paling besar, C buah paling kecil. B ni kena tahu ni bila buat. Right. Okay. A, the minimum mass of grade A honeydew is 3.2 kilogram. Dekat sini saya boleh jadikan dia, maksudnya P, X kita kena greater than 3.2. Kenapa greater than 3.2? Sebab dia kata apa situ ayat dia? Dia kata
minimum. Minimum maksudnya apa? Paling kecil 3.2. Nak dapat A. Paling kecil 3.2 kilo. Dia mesti besar pada 3.2 kilo. Baru kita panggil dia grade A. Itu saya tukar ayat dia minimum tukar kepada greater. Macam tu. Okay. If a honeydew is picked random from presentation, find the percentage that honeydew is grade A. Percentage tadi kita dah belajar. What is percentage? Probability time 100. Jadi senang lah. Ini terus saja saya akan buat tukar saja benda ni, tukar yang Z. So 3.2 time dengan time pula minus dengan 2.8 divide by 0.25 dapat Z. Jadi Z kita berapa? 3.2 minus 2.8 divide by 0.25. Kita akan dapat 1.6. Okay. Dalam exam kalau kamu dah macam ni nak cepat, kamu boleh pakai calculator saja yang ini. Ambil terus tekan calculator yang besar, maksudnya kita akan tekan apa? Kita akan tekan right. 1.6. R 1.6. Ini tadi calculator saya. Itu saya boleh pakai. Try and mod that. Kemudian distribution. So boleh ya? 1.6 equal Kamu dapat berapa ni? Vektor saya tak boleh kira. Okey. 0.05 0548. 0548. Okey, jadi kita tukarkan jadi percentage is equal to 5.48%. Boleh? Okey. Yang pertama A dia, B dia minta find the minimum mass in kilogram of grade B if 20% of the honeydew are of grade C. Okey, sekarang kita sebenarnya dia minta B tau. Dia minta apa? Dia minta lepas tu minimum mass of grade B. Minimum mass of grade B. Jadi kalau kamu tengok, kita boleh buat dalam bentuk graf, lebih kurang ini macam ni lah. Okey. Kat sini tadi kita dah buat tadi, kalau kamu tengok dekat ni Z kita mana tadi? 1.6 ni. Z kita 1.6 ni. Yang ini adalah untuk grade A. Okey. Kemudian dia kata kat situ ini ini lebih senang kita pakai percentage lah. 5.48%. Percentage untuk A. Kemudian dia bagi C. C itu percentage dia bagi 20%. Jadi C ni A, B tengah-tengah C kat sini. C kat sini ada 20%. 20% C. Nampak? Okey. Ini dia punya lebih kurang. Jadi kat sini B dia dapat. Sebab semua sekali adalah 100%. Dan semua sekali 100%. Jadi kat sini kita boleh dapat cari yang ni tau. Ini sebab apa? 20% main dia punya area dia adalah 0.2. Jadi kita boleh pergi cari dekat table kita. Kat sini adalah 0.2 kat dalam. Nah, 0.2 tu kena cari dekat dalam. Kan?
Kita kena pergi dekat table sekejap. Pergi cari 0.2 kat dalam. Dan bila kamu tengok 0.2 memang tak ada lah. Paling dekat ni apa? 0.2005. 0.2005. Kan? Okay. Jadi saya akan ambil kat sini. Yang ada 0.2005. Iaitu 0.8. Atas kita adalah 4. Ujung kita kat sini kena minus 5. Minus 5 jadi 2. Jadi kita akan dapatkan itu Z saya adalah negatif. Nampak? Z plus ini sifat kita adalah negatif. So negatif 0.842 to Z. Okay. Itu cerita dia kat situ lah. Jadi soalan nak apa? Soalan nak adalah dia nak kat situ minimum mass in program of grade B. Minimum mass of grade B. Kan? Jadi kita kena ambil minimum kat mana? Kat sini lah. Bukan kat sini. Yang ini paling maksimum grade B. Ini minimum kat sini. Jadi kita akan ambil sama macam cerita tadi. Jadi kat situ saya jadikan dia lebih kurang P. Probability kita tadi adalah X oh betul, kita tak tahu. Betul, saya jumpa. Kita nak cari benda tu kan. Saya pergi cari pula, memang tak ada kat soalan lah. X M mass tu kita nak cari, iaitu equal to 20% is 0.2. Kita dapat ni. Kita dapat ni. B punya area ni sini. Sini. Jadi kat sini kita dapat dalam tadi iaitu Z is equal to negative 0.842. Formula kita Z equal to X kita adalah M minus dia punya mean kita 2.8 divide by standard deviation kita adalah 0.25. Kat sini kita boleh ni darab ni campur ni kan. Jadi kita akan dapat lebih kurang M kita sama dengan 2.5895. Okey. Kemudian unit apa? Mass. Mass maksudnya kilogram. Kita boleh tinggalkan dia dalam point. Cuba tengok ni. Boleh faham tak? Yang ni kebat dia kat sini tu. B kita ni. A okey. B tu dia punya hot. Cikgu, Ya. Okey. yang mesh yang kita dapat ni, Okey. ini mesh C ke? Kan? Yang ni mass C. Kalau C maksudnya dia mesti maksimum untuk C. Baik, kita dapat mass kat border ni. Mass kita dapat border ni tau. Border ni kita dapat. Maksudnya C mesti less than this one. Nampak? Sebab mass kita dapat ni kat sini border ni. Betul-betul border ni. Minimum kita. Ni this one is kita kena dapat kat sini adalah 2.5895 maksudnya. That's two. Nampak? Jadi kalau nak jadi dia C, mass dia less than this one. Kalau B, more than this one. Macam tu. Lepas tu question dia minta apa tadi? Question dia minta minimum of B, betul tak? Minimum of B sama dengan maximum C. Sebab dia duduk dekat border. Boleh? Jadi kalau kita susun, maksudnya A kita tu, A is greater than B
is greater than C kat situ. Kita tengok. A ni dia mesti 3.2 kilogram. A. Okay. Yang ini pula dia akan jadi 2.58. 5895. Jadi B akan berada in between yang ni. Terbalik biasa. Dia sebab dia bagi macam ni, kita pun, saya pun ikut ni. Sebab tu dia dalam inequalities kita kena terbalik macam tu. Okay. 2.5895 dengan 3.2. Jadi B ini dia punya range dia. So dia punya minimum dia adalah kat sini dan maksimum dia untuk ni. Boleh ni? Boleh siap. Okay. Okey, cuba yang ni tak ada kaitan dengan soalan ni lah. Saja saya ni tidak kaitan kalau kamu tengok kalau dalam normal life kan, biasa kehidupan kita dah sebenar kan. Kalau kamu tengok honeydew ni, dia grade A, B, C, D, adakah dia timbang satu-satu? Bagi kamu. Macam mana dia buat? Kalau dia timbang satu-satu jenuh tak? Ni. Oh, susah. Agak susah juga nak timbang satu. Okey. Kalau kamu tengok saya sebenarnya, saya memang part time saya jual buah. Dia tengok macam mana dia grade kan. Dia grade sebenarnya dia bukan, dia memang grade pasal dia punya ni kita panggil apa? Weight tau. Tapi weight dia ambil lebih kurang aja. Dia ambil contoh dia akan ambil size tau, size. Size dia kalau besar ni contoh dia timbang. Dia ambil. Dia dah tahu dia nak macam ni. Dia dah tahu dia akan ambil satu contoh besar dia 3.2 besar ni. Kemudian yang ni pula ada size ni. Okey. Jadi apa dia buat? Dia ada satu tempat tu saya tengok dia susun. Dia macam ada macam jaring. Jaring dia memang ngam-ngam size ni boleh masuk. Dia buat jaring untuk size tu. Kemudian buah ni banyak-banyak ni dia akan keluar dari lori, dia akan bergolek. Dia akan bergolek. Yang kecil akan jatuh ke bawah dulu. Ada jaring pula jatuh. Bawah tu ada jaring lagi untuk grade dia. Yang tinggal kat atas sekali adalah grade A. Kemudian grade B bawah tu. Yang kecil lagi dia akan turun ke bawah. Dia dapat 3 grade. So saya tengok macam tu lah. Cuma size tu sebenarnya dia berdasarkan size lah. Dia dah bertimbang lah. Dia memang dia anggap apa? Kalau size dia something besar ni, dia punya weight dia memang besar. Dia kurang macam tu. Secara dalam kehidupan lah. Kita tengok. Dulu saya fikir lah, kan nak timah dah tu. Contoh macam kalau honeydew, banyak. Satu lori tu, dia keluar